Hello semua, kali ini Teruk Attack akan bawa kepada anda teknologi sukan. Saya Sharon Wee dan kita akan mendalami teknologi di sebalik data atlet, keputusan acara, koordinasi pengangkutan dan lain-lain lagi di dalam kejohanan sukan. Ingin tahu dengan lebih dekat sistem iGames 3.0 hasil kolaborasi Universiti Putra Malaysia dan Majlis Sukan Negara? Ada jawapannya. Semuanya dalam Teruk Attack. Dua cerita menarik untuk anda. Yang pertama, penggunaan robot dan sistem otomasi untuk menyediakan dan menghantar makanan kepada atlet di Sukan Olimpik musim sejuk Beijing baru-baru ini. Atlet hanya perlu scan QR code dan memilih menu. Dilaporkan kebanyakan para atlet terbaik dari seluruh dunia sangat teruja melihat proses penyediaan makanan mereka oleh robot sehingga buat tempahan beberapa kali untuk mengambil video dan gambar. Nak konten sosial media lah tu kan, tak apa. Okey, seterusnya dalam misi muncul atlet terbaik bukan sahaja melalui latihan keras tetapi sains dan teknologi sukan memainkan peranan amat penting. 3D atlet tracking menggunakan visi komputer dan AI untuk menghasilkan rangka digital. Ia boleh memberi data dari 22 sudut pergerakan. Data seperti kepantasan, velocity, sudut badan, jarak jarak langkah dan lain-lain dapat membantu atlet dan jurulatih meningkatkan prestasi atlet. Sudah pasti data, informasi dan komunikasi amat penting dalam dunia sukan, apatah lagi dalam penganjuran tamasya sukan. Mari saya bawa anda mengenali iGames 3.0. Jom kita teroka. Jadi pada kali ini kita nak bercakap tentang teknologi sukan. Apa itu iGames? Sudah pasti peminat-peminat sukan ya. Bila nak tahu tentang sistem pemakahan, siapa menang, siapa kalah, idola anda, atlet mana, profil mereka. Jadi sudah pasti saya bersama dengan kawan baik saya, my idol, Profesor Datuk Dr. Syamala Subramaniam, iaitu Ketua Projek dan juga Profesor UPM, Universiti Putra Malaysia. Kita nak cakap sikitlah tentang iGames 3.0 ni. Saya sendiri dah excited ni, Prof. Tapi pada masa yang sama, boleh terangkan apa itu iGames? Okey, Sharon, ini merupakan main page kita lah. Sistem ini kita ada dua landasan yang kita gunakan. Seperti mana kita tahu dalam IR 4.0 ni, aplikasi bergerak ataupun mobile application tu merupakan salah satu perkara yang paling penting lah. Dan di mana kita park application kita, sama ada di desktop ataupun di telefon dan sebagainya. Jadi sistem ini kita pastikan dia across all platforms yang kita gunakan lah. So ini merupakan main page kita yang boleh diakses daripada mana-mana dan terutamanya digunakan oleh kontingen untuk mendaftar. Bermula daripada SUKMA 2018, kontingen kita daripada negeri pun sangat arif lah dengan latihan-latihan yang telah diberi kepada mereka. Jadi selepas kita masuk, kita ada berbagai modul di dalam ini dan sistem ini merupakan satu sistem yang sangat-sangat komprehensif dan menyeluruh untuk menyeleras dan menguruskan satu tamasya sukan yang besar lah. Dan jumlah yang kita lihat daripada yang akan akses dan data yang akan dimasukkan adalah lebih daripada 10,000 orang. Ramai tu. Ramai ya, ramai. Jadi bila kita lihat dari segi pengurusan sukan-sukan besar seperti Olimpik, SUKMA, SEA Games dan sebagainya, dia ada berbagai division dalam sistem tu lah. Satu yang paling penting adalah Games Management System yang kita ada. Dan SUKMA registration ni penting sebab kontingen selalu kita lihat kan ada konflik atlet diregister di dua tempat dan sebagainya. Jadi sistem ini telah capture semua intipati yang kita patut buatlah, sama seperti di sukan-sukan Olimpik dan SEA Games. Jadi sistem yang kita ada, satu adalah untuk pengurusan keputusan sukan. Itu sangat penting lah dari segi siapa menang dalam badminton, dalam bola sepak dan sebagainya lah. Dan format yang kita follow merangkumi dua entiti. Satu adalah local entity kita, iaitu Sukan Malaysia, dan lagi satu adalah peraturan-peraturan seperti Sukan Asia.
Jadi bila kita membangunkan sistem ini, kita telah menilai banyak sistem lain supaya kita punya antara muka kita atau interface kita adalah lebih kurang mengikut PIY yang Standard adalah antarabangsa. Exactly that's what we want. So kita lihat daripada contingent registration kita ada banyak maklumat, termasuk ability untuk memasukkan data-data lah. Oh, IC pun boleh dimasukkan. Ni penting ni sebab kalau nak cross check tarikh lahir, sebab kalau Sukma ada dia punya kategori umur kan. Betul, dan sebagainya, dan negeri mana. Exactly, dan gambar pun penting lah. Jadi kita lihat dari segi pengurusan ni, kita ada banyak data, dan data ni bukan like data, bukan teks saja, ada grafik, ada images dan sebagainya, dan sistem ini dapat menampung dengan cantik lah. Sebab dilarikan di atas satu landasan seperti server yang high capacity ataupun pengkomputan awam yang dikenali sebagai cloud computing lah. Apa antara teknologi ataupun sistem yang digunakan? Okey, untuk bangunkan sistem ni, seperti mana kita tahu, Java merupakan salah satu bahasa pengatur caraan yang bagus dan kuat. Lepas tu PHP, MySQL dan sebagainya, itu adalah teknologi yang kita guna pakai untuk inilah. Jadi di sini kita lihat kita ada Games Management System, Sukma Registration untuk pendaftaran. Ini penting sebab hasrat kita dalam setahun ini adalah untuk menambah satu elemen baru di mana kita akan tarik data ni untuk buat athlete performance analysis. Ini games management. Jadi kita nak tengok siapa menang, siapa kalah, skor mana, atlet mana kan. Sekarang kita nak lihat, atlet ni ada tak daripada Sukma tahun lepas? Tahun ni dia ada tak pecah rekod? Dia ada tak menyertai kejohanan-kejohanan lain di dalam sistem. Jadi analisa tu dia akan memberi banyak analisa kepada pihak Majlis Sukan Negara dan juga jurulatih dan atlet tu sendirilah. Betul, dan preparation program. Exactly. So fantastic. Kita ada macam-macam lah. Jadi yang ini kita ada sistem untuk pengurusan sukan. Okey, yang interesting pasal accreditation card Sharon. Walaupun dia nampak simple kan, tapi dia merupakan satu yang amat besar. Dia sebab macam pasport bagi atlet lah nak masuk Temasya. Macam saya sendiri sukan SEA ke, Asian Games, Commonwealth Games, even World Championship, semua atlet dan pegawai perlu ada accreditation card. Kalau tak dapat masuk tau. Yes, exactly. Dan ini pun, sistem ini telah di-link kepada satu device yang boleh print, dan saya ingat lagi pada Sukma 2018 dalam berpuluh ribu lah kita telah cetak dengan cantik. Jadi satu orang pun tak tertinggal, tak ada masalah, tak dapat accreditation betul mengikut kategori dan sebagainya. Semuanya data dah ada dalam. Sebab dia auto draw tu bermaksud kita sebagai pegawai, penganjur tak perlu letak jadual kita secara manual. Jadi kita dah masuk mengikut seeding dan sebagainya. So the back end dia ada pengkomputeran yang intelligent yang boleh membuat auto draw untuk dia keluarkan fixtures. Macam kalau badminton semua, siapa menang first round, who's the next round dan sebagainya. Exactly. Semua automatic inside. Wow. Alright. Yang ini adalah untuk penginapan sistem. So kalau kita lihat, contohnya kita sebagai penganjur, kita tahu kita akan menggunakan venue universiti dan hotel. So bila kita nak petakan, kita boleh masukkan data ni dan dia boleh petakan kepada mengikut contingent lah. Jadi accommodation management pun ada. Jadi sistem yang bukan hanya berfokuskan kepada kejohanan kebangsaan, tetapi dia secara keseluruhan penginapan, dan masalah utama dalam satu penganjuran kejohanan, pengangkutan. Betul, setuju. Pengangkutan, timing dan sebagainya. Timing, makanan bungkus ke tak bungkus ke, semua boleh dijalankan di sinilah. Okey. Dan ini merupakan salah satu di antara transportation route kita. Jadi kita boleh petakan perjalanan mereka dan masa kita supaya kita tak perlu. Jadi kalau contingent perlu untuk menempah mengikut latihan, dia boleh tempah melalui sistem ini dan dia akan automatically pergi ke sekretariat pengangkutan kita. Wow, sangat efisien. Pengurusan yang cukup baik untuk koordinasi. Macam jurulatih pun tahu atlet dia masuk bas mana sebab siap dengan plate number kat sini untuk keselamatan juga para atlet. Yang ini adalah makanan. Jadi penting makanan. Okay? Penting nombor satu. Cepat-cepat order my favorite food. Okay. Jadi kita pun ada caterer management dengan meal distribution kita pun lah dari segi makanan. So kita akan tahu dekat venue mana dan yang perlu disediakan makanan.
Ya. Okey, yang ini schedule dan result. Jadi kita dah boleh tengok berbagai jenis ID yang kita boleh keluarkan lah. Untuk event fees, round allocation. Jadi yang ini kita dah tahu, kita tarik ke sini aja kita boleh dapat segala sukan yang ada dalam Sukma untuk kita dapatkan event dan kepada keperincian semua acara yang dibuat dalam sesuatu sukan tersebut lah. Jadi kita ada dua landasan yang kita gunakan, satu web base yang merupakan skrin tersebut dan kita boleh dapat segala keputusan mengikut contingent, mengikut individu, maklumat individu, atlet dan jurulatih di dalam web page ini. Dan kita cuba buat real time. Tapi real time kita tertakluk kepada official result. Unofficial results pun kita ada semasa skor dah pergi, tapi kita ada kita cuba selaraskan supaya kita real time masa yang sama dengan keputusan resmi lah bila dikeluarkan supaya semua orang boleh mendapat maklumat tersebut. Salah satu perkara yang penting orang media lah Sharon, macam Sharon. Okey, sebab menyampaikan maklumat kepada orang ramai dan bila kita lihat komentator ni walaupun mereka dah arif, dah ada banyak data, tapi yang penting tu bila mereka sedang memberi ulasan sukan tersebut perlu ada satu sistem yang menjadi pelengkap. Jadi yang ini kita ada berdasarkan acara sukan, berdasarkan atlet supaya sistem ini boleh menjadi pelengkap kepada pihak media lah. Sistem yang amat penting supaya maklumat-maklumat yang diberi kepada media akan membantu mereka untuk memberi ulasan yang lebih rapi, lebih okey. So begitulah kita lihat bagaimana iGames actually menukar orang kata senario sukan di Malaysia ni, bukan saja sukan-sukan seperti Sukma mahupun satu hari nanti sukan lebih besar, tapi sukan-sukan kejohanan yang dianjurkan oleh kelab mahupun persatuan sukan ya. Terima kasih Prof dengan tunjuk ajar dan saya amat banggalah sebagai ahli sukan. Ini sememangnya diperlukan untuk komuniti sukan di Malaysia. Pada masa yang sama kita nak tahu dengan lebih dekat Hala Tuju Sukan Malaysia bersama dengan Zamri dari Majlis Sukan Negara. Dalam penganjuran temasya sukan, informasi data amat penting dan saya sendiri sebagai peminat sukan bekas atlet negara selalu pergi carilah peminat atlet yang saya minat, dia menang ke kala, pemakahan dia dan sebagainya. Semuanya datang dari mana? iGames 3.0. Jadi bersama saya ialah Zamri Napia, itu Ketua ICT Majlis Sukan Negara. Nak tanya sikit, objektif kolaborasi antara Majlis Sukan Negara ya bersama dengan Universiti Putra Malaysia UPM. Okay, first of all, terima kasih. Thank you Sharon for having me hari ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, saya nak highlight di sini kita ada 3 objektif utama kolaborasi di antara MSN dengan UPM. Okey, yang pertama adalah matlamat kita untuk mengangkat agensi-agensi kerajaan untuk membuktikan bahawa agensi kerajaan kita sendiri boleh membangunkan satu sistem dan seterusnya melaksanakan sistem tersebut dengan jayanya di peringkat yang lebih tinggi. Okey, yang kedua, objektif yang kedua adalah untuk kita memastikan kesinambungan pembangunan sistem. Dalam proses pembangunan sistem dan pelaksanaan sistem itu sendiri, kesinambungan pembangunan dan penambahbaikan itu sangat penting. Biasanya kalau kita lantik pembangun atau kontraktor pihak ketiga luar, dia lebih kepada one off punya appointment, lantikkan one off. Kita lantik, dibangunkan dan kita gunakan. Tetapi kenapa kita memilih UPM adalah kerana UPM ini adalah satu research university antara research university yang terkenal di Malaysia. Dan kita ingin menggunakan kepakaran penyelidik UPM. So apa yang kita nak highlightkan di sini secara ringkasnya adalah R&D punya features. Kita tak nak bangunkan sistem itu statik macam tu. Apa yang kita nak, dia terus berkembang, dan untuk meneruskan proses perkembangan sistem itu kita memerlukan satu pasukan R&D. Okey, itu objektif yang kedua. Yang ketiganya adalah
biasanya dalam pelaksanaan sistem sebelum-sebelum ini di kejohanan-kejohanan sama ada di peringkat nasional ataupun antarabangsa, selalunya dilantik syarikat luar untuk menguruskan dan menyediakan sistem. Kita di sini pada kali ini kita nak bersama-sama dengan UPM memberi peluang kepada pegawai-pegawai kerajaan, kepada kaki tangan universiti dan juga penuntut-penuntut universiti untuk turut sama secara langsung. Yang pertama dalam pembangunan sistem, yang kedua dalam pelaksanaan sistem semasa kejohanan. Itu satu pengalaman yang biasanya kita tak dapat. Tapi melalui pelaksanaan iGame 3.0 itu matlamat kita Wow. Saya pasti ramai juga ingin tahulah, sebelum iGames 3.0 ni diaplikasikan, apa perubahan besar yang dapat dilihat oleh Zamri mahupun dalam konteks sukan di Malaysia ni? Yang pertamanya adalah dari segi kos pelaksanaan. Okey, sebelum wujudnya iGame yang dibangunkan oleh MSN dan UPM ini, di setiap tamasya sukan, especially di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa, biasanya kita akan outsource perkhidmatan penyediaan dan pelaksanaan sistem keputusan ataupun kita panggil game management system ini dengan kos yang agak tinggi. So di peringkat sukan, sebagai contohnya sukan Sukma sendiri, kita boleh kosnya sekitar di antara 4 juta sehingga kepada 14 juta just untuk dia memberikan perkhidmatan sistem dan pelaksanaan itu sendiri. Tetapi dengan adanya iGame yang kita bangunkan sendiri bersama dengan UPM ini, kita hanya membelanjakan sekitar 2 sehingga 3 juta. Yang keduanya yang saya boleh highlight di sini adalah dari segi penglibatan itu sendiri. Di situ kita nampak bila kita buat iGame sendiri, bila kita laksanakan sendiri iGame itu, memberi ruang kepada kita untuk turut serta secara direct. So bila adanya iGame ini, dengan pelaksanaan iGame ini, matlamat utama kita adalah untuk mempunyai centralized database. So, kita ada semua maklumat, kita ada maklumat atlet, kita ada maklumat setiap performance dia, pencapaian dia di dalam sukan kejohanan. So itu adalah antara matlamat paling besar MSN dan juga UPM untuk di setiap kejohanan yang kita provide sistem ini, kita akan simpan data. Pada masa yang sama, komuniti sukan ni, ada tak sebarang pandangan, komen daripada komuniti sukan, atlet, jurulatih, pihak media dengan adanya iGames? Sebab kalau data ada, senang nak buat laporan. Macam saya sendiri orang media kan, nak buat pengulasan sukan, dah ada. Ali dah ada apa profil dia, Siti apa profil, Amoy apa profil dia, macam tu. Tepat sekali Sherin, soalan tu sangat tepat. Itu juga salah satu kenapa kita bangunkan iGame. Saya nak relate kepada jawapan yang tadi, apabila kita ada centralized database, maka data ini dapat kita kongsi dengan semua orang. Sebelum ini beberapa kali saya berjumpa dalam perjumpaan bersama dengan Majlis Sukan Negeri sebagai contohnya. Banyak di antara mereka yang highlight memohon daripada MSN sekiranya ada mempunyai maklumat-maklumat berikut, maklumat tadi ni. Diorang nak buat, sometimes diorang nak buat statistik, nak buat analisa, nak buat performance analysis atlet-atlet di peringkat negeri. Sains sukan juga semua betul, ni lah. Tetapi tak ada satu sumber data yang sentral yang boleh diorang dapat. Jadi itu kenapa juga idea kita bangunkan iGame, so that penggiat-penggiat sukan yang terlibat secara direct, persatuan-persatuan sukan kita dapat provide data ni kepada mereka. Dan data ni bukan sahaja one off punya data. Kalau kita berjaya implement sistem ini di setiap kejohanan-kejohanan sukan yang ada, maka semua data tu kita ada. Jadi mana-mana pihak yang memerlukan data untuk tujuan pembangunan sukan. Jadi insya-Allah kita boleh provide data tu. Bukan saja persatuan sukan, yang keduanya pihak media. Dalam pelaksanaan semasa pelaksanaan iGame yang pertama di Perak pada tahun 2018, pihak media banyak berbincang dengan saya. Mereka highlight perkara yang sama, di mana sebelum ini antara poin dia, kesianlah kat media kami sekarang ni, macam mana Sherin maklumkan tadi, media kena cari sendiri data-data yang ada ini, Sukma yang tahun bila, SEA Games, rekod macam mana, semua itu, sebab tak ada satu source of information berkenaan dengan data sukan ini. Ini yang kita nak cuba tutup gap tu dengan adanya iGame ini. Kita harap kita dapat provide information kepada pihak media. Terbaiklah, tu yang kita nak dengar tu. Memangnya feedback cukup positif daripada semua.
Pada masa yang sama, peminat sukan nak tanya kepada Zamri tentang iGames ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Hakimi. Ingin bertanya kepada Tuan, apakah perancangan MSN untuk memperkenalkan iGame 3.0 kepada kejohanan sukan lain selain Sukma? Terima kasih. Okey, sebenarnya matlamat pembangunan sistem iGame ini bukan hanya untuk Sukma sahaja dan bukan sahaja terikat kepada satu temasya yang besar sahaja. Kita bangunkan sistem iGame ini flexible enough untuk dilaksanakan di mana-mana peringkat kejohanan. Kita juga telah bersama-sama dengan UPM berbincang bagaimana cara untuk kita meluaskan penggunaan iGame ini. Antaranya iGame ini boleh dilaksanakan di kejohanan-kejohanan yang lebih kecil, temasya-temasya yang lebih kecil di peringkat negeri, di peringkat persatuan, malah boleh juga dilaksanakan di dalam konsep sirkuit tertentu, kejohanan tertentu. Kita bersama-sama dengan UPM telah membentuk satu blueprint untuk proses kemajuan sistem iGame di mana kita bercadang untuk membawa iGame ini ke peringkat antarabangsa, di mana kalau kita melihat pada zaman sekarang ini tidak banyak player sebenarnya di dalam market antarabangsa yang menyediakan perkhidmatan sistem kejohanan sukan ini. So dengan itu kita nampak peluang amat luas di peringkat antarabangsa untuk kita turut sama menceburkan diri di dalam bidang penyediaan perkhidmatan sistem pengurusan kejohanan sukan. Wow, saya melihat flexibility iGames ni mampu untuk memberi perkhidmatan kepada semua sukan lah, dari sukan kejohanan kecil sampai kejohanan besar sampai antarabangsa, nak masuk sehingga commercialize iGames ni. Jadi tahniah kepada Majlis Sukan Negara dan juga UPM, dan terima kasih Zamri kerana berkongsi kepada kami tentang hala tuju iGames. Dan apa yang pasti, seperti yang saya katakan, komuniti sukan, saya sendiri sebagai peminat sukan melihat informasi, data para atlet mahupun temasya sukan adalah intipati untuk menjayakan sesuatu ataupun sesebuah kejohanan itu. Dan kita harapkan iGames ini akan terus berkembang dan memberi perkhidmatan kepada semua persatuan dan juga kejohanan-kejohanan akan datang, sama ada di peringkat tempatan mahupun peringkat antarabangsa. Kepada para peminat, jangan lupa terus bersama saya Sharon V untuk episod akan datang kerana banyak lagi untuk anda. Yang paling penting, kita nak acknowledge, menghargai bakat-bakat teknologi tempatan Malaysia. Kita jumpa lagi.